Saudara, kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Said Muzaffar bin Said Azlan dengan tajuk Adab Membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita nak bincang apakah adab-adab bagi seorang pelajar pula, penuntut. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Adab-adab pelajar. Semua yang kami sebutkan berkenaan adab-adab seorang guru turut merupakan adab-adab seorang pelajar pada masa yang sama. Kita dah bincang 14 adab seorang guru. Jadi adab seorang guru yang ada 14 tu pun dituntut juga ke atas seorang pelajar. Pelajar pun kena memiliki adab-adab yang telah kita bincangkan yang lepas. Antara adabnya lagi ialah menghindari unsur-unsur yang membuatkannya sibuk daripada menghafaz Al-Quran melainkan yang diperlukan. Ini di antaranya, antara adab-adab tambahan, hendaklah seseorang itu kena hindarkan diri dia daripada sibuk sehingga menyebabkan dia tak boleh nak hafal Quran kecuali ada urusan-urusan tertentu sahaja. Macam program yang baru ni, 1 hari setengah daripada pukul 7 pagi sampai pukul 10 malam. Alhamdulillah selesai 20 juzuk. Sambung hari kedua 2 hari lepas, bermula dari 7 pagi sampai 12.45. Rehat hanya 2 kali je. Dia baca daripada adik Mio Kamarufit pada jam 7 pagi sampailah pukul 10 suku, barulah dia minum sikit. Dia tak minum apa, direct baca. Macam orang ceramah lah. Tapi daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12.45 tengah hari, habis 10 juzuk. Dia sibuk dengan Quran. Guru dia beritahu dalam masa 10 bulan dia khatam 48 kali. Dalam masa 10 bulan ni, Mio Kamarul Fitri ni 48 kali, ikutkan 47 kali campur dia khatam di Masjid Azlan Shah baru ni 48 kali. Nak cerita dia kena sentiasa melazimi lah dengan Quran. Ni adab bagi seorang pelajar Quran. Kalau ada urusan lain, disibukkan dengan urusan lain dengan syarat urusan itu sangat perlu, barulah dibenarkan. Seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai untuk menerima Al-Quran, menghafaz dan memahaminya. Seperti mana Al-Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Al-Imam Al-Waqi'. Apa kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i ketika mana Imam Syafi'i mengadu, syakautu ila waqi'i su'a hifzi, tak kala mana aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang susah dan teruknya hafalan aku, su'a hifzi, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka Imam Waqi' dia membimbing Al-Imam Syafi'i supaya tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, Imam Syafi'i beritahu, Imam Waqi' beritahu Imam Syafi'i bahawasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya itu tak akan masuk ke dalam hati orang yang melakukan maksiat. Jadi maksudnya seorang pelajar khususnya belajar ilmu agama ni mestilah menyucikan hati dia. Nak sucikan hati ni dengan tinggalkan maksiat. Kerana bila hati kotor, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab tak boleh nak masuk. Kerana bila ada benda kotor dalam diri, benda baik tak boleh nak masuk. Jadi kena takhalli dulu, buang segala sifat-sifat yang buruk. Kemudian barulah bila hati bersih, senang untuk kita ingat akan hafalan kita. Macam kita tengok yang baca 1 hingga 30 juzuk, saya tengok perwatakan dia tak ada sembang benda lara, benda yang perlu je. Tak ada nak hua-hua, nak gelak-gelak, tak ada. Serius. Takut bila tersilap sikit menyebabkan terjejas hafalan Quran ni. Masya-Allah, subhanallah. Sabit sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahawa pada jasad manusia ini ada segumpal darah, mudghah. Idza saluhat, apabila ia baik. Ni syarat dia ada syarat. Ada seketul daging, segumpal darah ni, idza saluhat, apabila ia baik, syarat. Maka saluhal jasadu kulluh, jawab syaratnya, maka baiklah segala tubuh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila ia rosak maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ala wahyal qalb, ketahuilah ia adalah hati. Itu sebab
Apa yang terzahir daripada luaran manusia, itulah yang apa yang berada di dalam hati dia. Jadi maksudnya kalau akhlak dia buruk, akhlak dia suka mengumpat orang, ya, suka mengadu domba, suka dengan sifat-sifat mazmumah, itu adalah apa yang ada dalam hati dia. Bila hati ni baik, jasad akan jadi baik. Tapi ada juga golongan yang dipanggil munafiqin, luar nampak baik, hatinya pula tak baik. Ni pun ada juga. Yang betul dipanggil mukmin yang sempurna adalah luar dan dalamnya serentak baik. Kalau nak katakan kamu beriman pada Allah, dengan syarat hati kena baik dan juga luaran kena baik. Terjemahan daripada hati. Dia ni memang suka mengumpat orang tapi hatinya baik. Bila tak boleh begitu. Dia kontra. Dia mesti kalau hatinya baik, dia tak berani dan tak suka mengumpat orang. Seseorang pernah mengucapkan sesuatu yang bagus. Hati perlu diperbaiki untuk menerima ilmu, sebagaimana perlu dibajak untuk bercucuk tanam. Seseorang pelajar perlu merendah diri di hadapan guru dan beradab dengannya, sekalipun guru itu lebih muda daripadanya. Okey, kata pepatah, jangan lihat siapa yang menyampaikan, sebalik kita lihat apa yang disampaikan. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Dia hendaklah merendah diri kepada guru, kerana sikap merendah dirinya terhadap ilmu membuatkannya memperoleh ilmu. Dengan sikap rendah diri itu kita lagi dapat ilmu. Sikap rendah diri. Tapi bila sikap meninggi diri, takabur ni sebahagian daripada sifat yang tercela. Macam mana ilmunya nak masuk dalam diri dia, sedangkan ada sifat yang tercela di samping kita nak buat perkara mulia. Tak boleh. Jadi bila nak buat perkara mulia, kena buang sifat yang tercela. Contoh kalau kita memasak, sebelum nak masak kari ikan tu, kena buang dulu taik-taik perut dia. Boleh tak kita nak masak sedap dalam keadaan ikan tu kita tak buang taik perut dia? Tak boleh. Masakan jadi tak sedap. Begitulah kita kalau nak ambil perkara yang mulia, hendaklah buang kotoran dulu, barulah yang mulia itu akan jadi baik. Okey, perkara yang mulia itu akan jadi lebih mulia. Para penyair berkata, ilmu adalah musuh kepada pemuda yang meninggi diri, sebagai banjir adalah musuh kepada tempat yang tinggi. Di antaralah syair. Seorang pelajar hendaklah patuh kepada gurunya selagi mana ia tidak bertentangan dengan syarak lah. Kerana Nabi sebut, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap seseorang makhluk itu kalau membawa kepada maksiat kepada Allah. Selagi mana tidak ada maksiat, selagi itu kita taat. Berbincang dengannya dalam sesuatu urusan, ini adablah sebagai seorang anak murid. Dia dalam kelas, dia tidak boleh meninggikan suara walaupun dia lebih pandai daripada guru tu, ataupun dia ada ilmu sikit berbanding dengan guru tu, mungkin kurang pengetahuannya. Maka cara yang diajar dalam agama yang disebut oleh Imam Nawawi, hendaklah beradab, tidaklah meninggikan suara, berbincang secara baik, menuruti kata guru-gurunya, seperti seorang pesakit yang berakal menerima kata-kata seorang doktor pakar yang memberi nasihat, padahal keadaan ini lebih utama. Maksudnya kena terimalah nasihat, walaupun kita ada stand diri kita sendiri, tapi kita ambil nasihat. Jangan kita membanding-bandingkan. Nanti kita lihat ada di antara pendapat ataupun Sayyidina Ali ada sebut dalam satu ungkapan. Apa di antara adab seorang pelajar? Yang pertama, memilih guru terbaik dan menghormatinya. Kita ni ada hak untuk memilih guru. Siapa guru yang kita rasa kita hendak belajar dengan dia, sila. Sebab memang di antara syarat yang kita lihat adab-adab seorang guru ni dan seorang murid yang sebelum ni, memang guru itu disukai oleh murid. Kalau murid tak suka guru, macam mana dia nak belajar dengan guru tu? Tak boleh. Mesti dia kena ada salamatus sadri, berlapang dada dengan guru. Macam kita lah bila kuliah di masjid-masjid, ada guru ni tak apa suka kan, jadi tak datang kuliah dia. Ada guru ni suka datang. Kita ada pilihan. Jadi itu pada diri kita. Tapi memilih itu bukan sebab batang tubuh dia, tapi sebab ilmu dia. Kita memilih dia sebab ilmu dia. Jangan kita mengangkat dia dengan jasad dan tubuh dia lah kita mengangkat dia. Bukan, kita angkat dia
dia sebagai orang berilmu, dan Allah tumpangkan ilmu Allah yang hebat itu pada diri dia. Sebab itulah kita angkat dia. Bukan kita sayang dia disebabkan batang tubuh dia, tidak. Disebabkan ilmu dia. Sebab itulah kita hormati dia. Sebab manusia ni, beza darjat manusia ni berilmu dan tak berilmu. Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, adakah hal yastawi alladhina ya'lamun, sama tak orang berilmu dengan walladhina la ya'lamun, dengan orang tidak berilmu, sama ke tidak? Dah tentu tak sama. Persoalan Allah dalam ayat ini bukan nak bertanya kepada kita, nak menggambarkan hal di sini memperkuatkan bahawa orang berilmu dan tak berilmu ni tak sama, darajat tak sama. Dalam hadis yang lain Nabi umpamakan seperti bulan yang mengambang, yang menutupi cahaya-cahaya, menenggelam cahaya-cahaya bintang-bintang. Seperti aku, kafadli ala adnakum. Dah tentu martabat orang berilmu ni tinggi. Maksudnya diangkat martabat seseorang itu dengan ilmu dia. Jadi kita janganlah taksub dengan batang tubuh dia, tetapi kita cinta dengan ilmu yang Allah tumpangkan kepada ulama tersebut. Dan ulama itu pun di antara ulama yang tidak mementingkan hal dunia. Dia tujuannya nak menyebarkan agama, dan dia nak ajak semua, ataupun dia nak ajak, ataupun dia nak betulkan ummah ini supaya semua kembali kepada syariat. Kalau itulah hasrat sebagai seorang guru, dia guru yang mulia. Sebab Nabi juga sebut dalam hadis 4 tanda akhir zaman. Apa dia? La yabqa minal islami illa ismuh, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh, masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda, wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. 4 tanda akhir zaman. Yang pertama, Islam ni hanya pada nama sahaja. Orang kenal dia Islam dengan nama, tapi amalannya tak Islam lah. Tak ada beza di antara dia dengan orang bukan Islam, tak ada beza. Tapi yang menyelamatkan dia nama, yang menyelamatkan dia keturunan dia, nenek moyang dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nabi sebut ada satu hadis yang panjang kan. Apa yang menyelamatkan dia? Bila baca Quran tak tahu, solat tak tahu, apa pun tak tahu. Tapi yang menyelamatkan dia sebab keturunan dia mengucapkan la ilaha illallah. Selamat dia. La yabqa minal islami illa ismuh, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Quran hanya tinggal resam-resam, tidak dibaca. Lupus Al-Quran. Banyak orang nak lupus Al-Quran. Quran terpaksa dibakar sebab dah banyak sangat. Quran lama-lama yang tidak dibaca, akhirnya reput, nak dibakar. Kemudian Quran tak dibaca dan tak diamalkan. Orang tak faham Quran dan tak nak beramal dengan Quran. Ini akhir zaman. Masajiduhum amirah, masjid tersergam indah, cantik. Wahia kharamun minal huda, tapi sunyi di antara kharab ini bermaksud runtuh. Masajiduhum amirah, masjid ini dibina cantik tapi runtuh. Maksud runtuh daripada hidayah. Hidayah tak ada. Masjid tidak berperanan untuk membentuk masyarakat. Sedangkan Allah sebut dalam surah Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, dibina Masjid Quba pada 8 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi sampai di bumi Madinah, pertama sekali Nabi buat apa? Nabi bina Masjid Quba. Itulah dipanggil simbol dan center ussisa 'ala taqwa, asas penyatuan ke arah ketakwaan. Itulah asas masjid. Tapi kharabun minal huda, runtuh daripada hidayah. Dan yang terakhir dalam hadis Nabi kata, ulama'uhum syarru, ulama-ulama mereka ini jahat, pekerti buruk. Man tahta adimis sama', yang berada di bawah naungan langit. Min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud, daripada ulama tersebut lahirnya fitnah-fitnah yang hebat. Maksudnya ulama itu yang menimbulkan kontroversi. Orang tohmah dia. Sebab sifat ulama ni tidak ditohmah. Jadi bila dia tohmah yang berasas. Sebab ulama memang tidak boleh lari daripada tohmahan. Tapi lihat bagaimana tohmahan. Kalau tohmahan yang tidak berasas, yang ramai, yang peratusan yang tinggi yang mengatakan dia baik, jika dibandingkan yang lain mengatakan dia tidak baik, maka dia baik. Tapi kalau peratusan tinggi mengatakan dia tidak baik, tapi yang peratusan yang sedikit mengatakan dia baik, yang ini bermasalah lah. Bermasalah. Akhirnya akan menyebabkan fitnah. Fitnah itu kembali kepada dia, yang mana di antara disebutlah hadis, ulama yang
berdagang atau mendagangkan agamanya kerana keperluan dunia. Jadi maksudnya kita ada hak untuk memilih guru. Pilihlah siapa yang kita hendak, yang boleh membimbing kita kepada kebaikan. Janganlah dia belajar melainkan daripada orang yang benar-benar berkelayakan. Nak belajar Quran kena cari guru Quran. Nak belajar fiqh kena cari yang mahir fiqh. Jangan cari yang dia tak mahir Quran. Kita pula yang membolehkan ustaz kalau dah belajar fiqh takkan Quran tak boleh. Tak, dia bukan semua boleh mahir Quran. Bukan semua orang boleh mahir Quran. Quran ni masya-Allah subhanallah, dia satu gifted lah yang Allah berikan kepada seseorang. Memang susah. Bila dah bagi tu satu anugerah yang hebat. Macam Mio Kamarul Fitri tu, Allah satu anugerah, hadiah berharga untuk ibu dan ayah dia. Adanya anak begitu kan. Satu hadiah, Quran. Dia ni, saya cerita sikit lah di antara kelebihan Quran. Dan dia memang akan layak, memang layak. Dia ni memang tak ada UPSR, tak ada PMR, SPM pun tak ada. Jadi hantar daripada kecil, umur darjah 4, darjah 5 tu hantar. Jadi dengan syarat hantar menghafal Quran ni, jangan duk fikir tentang macam mana nak SPM esok kalau tak ada nak makan apa. Jangan fikir tu. Itu contohnya. Haji Rafai ni ada anak seorang. Saya beritahu pada Haji Rafai, tak apa pakcik, bagi, insya-Allah nanti ada rezeki. Ni cerita bila hafal Quran ni, ada seorang bekas hafal Quran juga. Daripada darjah 5 dia belajar Quran, tak ada PMR, tak ada PSR, tak ada PMR, tak ada SPM. Dia ambil SPM umur 18 tahun, 19 tahun dia ambil SPM. Tiba-tiba nak ambil pula. Bila ambil, dia study tak sampai setengah tahun, dia boleh skor 6A. Dia boleh sebab otaknya dah diasuh untuk menghafal Quran. Kalau setakat bahasa Inggeris nak hafal, mudah je bagi dia. Nak hafal formula-formula, mudah. Quran boleh hafal. Kalau yang ini lagi mudah, 6A. Orang yang belajar daripada bangku sekolah, daripada darjah 1 sampai darjah 6, pulun UPSR, pulun PMR. Bukan, yang ini ada sebahagiannya. Ada yang berjaya-berjaya SPM, tapi bila periksa A1 pun tak dekat, sebagai contoh. Tapi Quran, memang Allah jamin. Allah bukan pelihara dengan tulisan Quran je. Orang hafal Quran ni pun Allah pelihara. Itu sebab bila nak jadi yang begitu layak, susah. Tapi bila dah masuk dalam bidang dan ceburi bidang hafal Quran ni, Allah akan pelihara sungguh. Sehingga bukan orang yang menaikkan dia, bahkan sehingga bukan dia menaikkan diri dia, orang pula yang menyanjung dia. Orang pula mengiktiraf akan kelayakan dia. Itu di antara lah kelebihan Quran. Terserlah pegangan agama yang kuat. Ni syarat seorang guru. Syarat seorang murid nak kena memilih guru bagaimana. Ulama-ulama dulu yang hebat tasawufnya, dia nak berguru dengan seorang guru, dia lihat guru tu macam mana dia pakai kasut. Kalau pakai kasut mula dengan kaki kiri, dia tak guru dah. Punyalah dia lihat bagaimana guru tu beramal dengan sunnah. Tengok pakai kasut yang simple-simple. Kalau yang itu pun tak boleh nak ikut sunnah, jadi macam manalah dia nak membimbing. Itu di antaralah pemilihan seorang anak murid terhadap guru dia. Terbukti keilmuan dan terkenal sebagai seorang yang memelihara ilmunya. Terbukti dia tu berilmu dan dia pelihara ilmu, beramal dengan ilmu lah. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan para salaf yang lain berkata, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Kata Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan banyak para salaf yang lain, salafus salih, mereka kata ilmu ini adalah agama. Ilmu itu adalah daripada agama. Lihatlah dari siapa yang kamu mengambil agama kamu. Maksudnya bila ilmu ada kena-mena dengan agama, kena lihat orang tu bagaimana agama dia. Kalau agama dia bagus, barulah kita menuntut ilmu dengan dia. Kalau agama dia tak bagus, maka macam mana dia nak mengajar agama, mengajar ilmu, sedangkan dia sendiri pun tidak beramal dengan agama. Dia juga hendaklah melihat gurunya dengan pandangan hormat. Ini di antara lagi adab. Yakin dengan kesempurnaan kelayakannya dan keunggulannya berbanding tingkatan martabat dirinya. Maksudnya kena hormat guru ni, yakin dengan kehebatan guru dan kelayakan bila kita dah memilih dia lah. Yakin dengan dia. Kalau ada sedikit perselisihan, selesai dengan cara yang baik. Sebab apa? Manusia ni tak boleh lari daripada kesilapan. Macam Imam Malik rahimahullahu ta'ala, pernah ada satu kelas, asal orang tanya je, semua dia jawab wallahu alam.
wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Sedangkan jawapan wallahu alam itu lebih tepat. Bila tak tahu, buat-buat tahu, masalah. Saya rasa, itu bukan ilmu. Tapi bila jawab wallahu alam, itu lebih tepat jawapan dia. Allah lebih tahu. Minta maaf, saya tak tahu, wallahu alam. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Syed Muzaffar bin Syed Azlan dengan tajuk Adab Membaca Al-Quran. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Tausiah. Saudara, kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syed Muzaffar bin Syed Azlan dengan tajuk Adab Membaca Al-Quran. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh. Dia kaitkan dengan wallahu alam, tapi kena datang kuliah akan datang, kena terangkan juga. Wallahu alam. InsyaAllah kuliah akan datang, saya terangkan balik. Tapi ikatkan dengan wallahu alam. Imam Malik begitu, wallahu alam, wallahu alam. Sebab bila tanya, Imam Malik kata dalam keadaan itu tak berani nak jawab. Jadi jawapan yang paling tepat wallahu alam. Itu yang lebih tepat. Tapi bila balik akan dijawab balik. Ya, semua soalan-soalan semua. Dan bila tanya dalam kelas, apa soalan tak boleh jawab, wallahu alam. Datang minggu depan lupa nak jawab pula. Tak boleh, kena jawab kena jawab. Hal ini kerana guru itulah yang paling hampir dengannya untuk dia manfaatkan. Okey, jadi maksudnya kalau seseorang itu dia hebat, tapi bila dia berguru, dia datang majlis itu kerana nak menuntut ilmu, dia kena turunkan martabat dia. Dia kena turunkan martabat dia. Macam Syekh Almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Dia pergi mengaji dengan Syekh Al-Jufri. Sedangkan Syekh Al-Jufri ni muda. Ketika itu umur Syekh Al-Jufri 40-an. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti umur dia 80. Dia mengaji padahal dia alim. Tapi dia memang dia datang, sebab aku nak mengaji dengan kamu, kata almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Punyalah tawaduk. Ini kadang-kadang ramai guru-guru tak boleh buat. Dia tu baru je lagi balik Mesir. Saya Mesir tahun 80-an, dia tahun 2000. Dia banding-bandingkan. Sedangkan ulama yang baik, yang bagus, dia merendah diri. Bila ada yang mengajar di depan dia, walaupun muda daripada dia dengar dan dia tawaduk. Ini yang paling mulia. Dia rendahkan sikit martabat dia. Sama ada martabat daripada segi ilmu atau martabat daripada segi kedudukan, kekayaan, harta benda dan sebagainya. Ada kalangan orang terdahulu bila ingin berjumpa gurunya, beliau akan bersedekah dan berkata, bila nak berjumpa mengaji dengan guru, bersedekah. Macam ni. Kalau dulu begitu, bila mengaji, bawa siar bagi pada guru, ustaz, nah siar. Dan rotan bagi. Ustaz, jangan sampai patah anak saya. Didiklah. Didik macam anak sendiri. Kalau itulah pesannya kepada guru, guru cukup suka. Ini rotan, ustaz, didiklah anak saya jangan sampai patah. Ini siar untuk makan ustaz. Dua-dua dapat. Dulu punya trend. Ya begitu. Sampai ada sebahagian yang kaya-kaya sponsor pergi Mekah kan. Sponsor macam-macam. Ada seorang ustaz tu terkenal, dia di antara orang yang susah. Ada satu family yang kaya, baju raya, asal tahunan baju raya dia belanja semua anak-anak ustaz tu. Setiap tahun dia buat sampai sekarang. Dia belanja, tak apa ustaz, saya belanja. Sampai rapat, sampai tak ada kereta, bagi kereta. Punya sayang dengan ustaz disebabkan ilmu dia. Jadi beliau akan bersedekah. Anak murid ni akan bersedekah kepada guru dan dia berkata, Allahumma. Dia di antara doa anak murid terhadap guru dia, Allahumma astur aiba muallimi anni wala tuzhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku daripadaku, janganlah kau hilangkan keberkatan ilmunya daripadaku. Maksudnya tutuplah keaiban guru-guru kami ni daripadaku. Maksudnya jangan sampai aku melihat aib dia dan aku mengaibkan dia pula. Kita bila melihat kekurangan guru, kita akan mengaibkan guru tu. Ini sifat yang memang tercela lah bagi seorang murid. Ini tak boleh.
Dan kita doa supaya janganlah dihilangkan keberkatan ilmunya ke atas diri kita. Baik, ini di antara doa. Ar-Rabi' murid kepada Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i berkata, aku tidak berani untuk meneguk air ketika Al-Imam Asy-Syafi'i memandangku kerana gerun akan kewibawaannya. Maksudnya nak teguk air tak berani. Ar-Rabi' ni anak murid Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i tengok dia nak teguk air pun dia tak berani. Kita bukan setakat teguk air, konyah cekelat lagi dalam kuliah. Konyah cekelat, konyah kacang kan, ya? Tak apalah, itu uruf kita lah. Kalau Arab tak boleh. Arab ni kalau di Jordan, ada kawan saya pernah belajar, dia makan cekelat, tapi syekh tu boleh tahu makan cekelat. Dia pergi, dia suruh buang. Apa yang ada dalam mulut kamu? Tak ada apa. Apa yang ada? Keluar kan. Dia boleh tahu. Tengok, padahal kawan tu dia tak konyah cekelat tu. Dia letak di kemam je. Tapi guru tu tahu ada cekelat. Akhir keluar memang ada cekelat. Dia suruh buang. Di antara adab, kalau Arab masih beramal. Seorang anak murid kalau belajar tak boleh makan apa-apa. Itu adab dengan guru. Ni dia Arab. Tapi kalau kita tak apa, nak bawa air teh ke kopi ke boleh. Agak tidur, rendam dalam air kopi tu. Kami meriwayatkan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, katanya, apa kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, min haqqil alimi alaik an tusallima ala an-nasi 'ammatan wa takhussahu dunahum bit-tahiyyah wa an tajlisa amamah wa la tushiranna 'indahu biyadik wa la taghmizanna bi'aynika wa la taqulanna fulanun qala khilafan liqawlihi ولا تغتابن عنده أحدا ولا تشاور جليسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تلح عليه إذا كسل ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته. Ini kata Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Antara hak seorang alim ke atas kamu ialah kamu memberi salam secara umum kepada manusia, namun kamu mengkhususkan penghormatan buatnya berbanding mereka. Ada guru, lafaz Assalamualaikum khusus untuk dia, umum untuk semua yang lain. Kalau Indonesia pesantren masih beramal menghormati guru begitulah, ya. Bagi salam, ya. Tapi bagi salam ni kena tengok keadaan. Kalau majlis ilmu sedang berjalan, jangan bagi salam. Itu tak ada adab. Buka pintu bagi salam, Assalamualaikum, siap bersalam lagi dengan ustaz tengah mengajar. Itu tak ada adab. Dia kena duduk. Bila dah lambat, buat cara lambat. Mengganggu sebenarnya. Jadi bila bagi salam, dia bersalam pula dengan ustaz. Pergi salam, itu tak ada adab. Bagi salam ni antara adab yang tak boleh bagi salam. Pertama, ketika majlis ilmu sedang berjalan, bila masuk jangan bagi salam, sesenyap je. Dan masuk, jangan masuk ikut pintu depan, kurang adab. Masuk ikut pintu belakang, dah lambat. Dia mengganggu. Bila ada yang masuk ikut pintu depan, maka fokus yang lain ni akan semua tengok ke pintu. Itu adab pertama. Keduanya, ketika sedang makan, bila makan, adabnya jangan bagi salam. Sebab takut terlepas tulang ke dalam tengkuk. Cekik lah nak jawab salam lagi. Lepas tu kita kata hukum lagi, tak jawab salam dosa. Dia buat Waalaikumsalam, tercekik dia. Ya, adab ketika makan jangan bagi salam. Pergi kedai makan, bila jumpa kawan tak payah bagi salam. Salam je. Itu adab, ya. Baik. Antaranya nak sebut dalam majlis ilmu lah. Bila kita lewat datang, guru dah sedang mengajar, tak payah kita bagi salam, terus duduk sahaja. Itu di antara adab. Tapi kalau jumpa dia khalayak ramai, bagi salam. Kamu duduk di hadapannya. Di dalam kelas ilmu ni, duduk di hadapan guru. Jangan menunjuk ke arah sesuatu dengan tanganmu atau mengenyitkan matamu di sisinya nak tunjukkan sesuatu kepada guru. Tu ada sampah. Kita pergi ambil, angkat. Adabnya gitu. Ustaz tu ada cawan, ada tu tuang sendirilah. Ya tu pandai-pandai lah minum. Tak, kita tuang kan, letak kat dia. Kita letak kat dia. Maksudnya tidak menunjukkan dengan tangan dan dengan mimik muka, menunjukkan itu kurang adab, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Jangan berkata di hadapannya bahawa ada si Polan mengatakan sesuatu yang berlainan dengan ucapannya. Kami mengaji dengan ustaz seorang lagi tu lain pula cara dengan ustaz, beza sungguh. Ini tak boleh mendouble standardkan. Tapi kalau bincang, kita ada ilmu, kalau nak bincang secara tertutup tak apa. Dah habis tu kata ustaz, saya jumpa ustaz ni, dia kata begini, macam mana ya ustaz? Sebab ni kadang-kadang mendapat khilaf lah ya. Jadi boleh berbincang dalam keadaan yang harmoni, sebab kita nakkan natijah yang baik. Tapi kalau dalam keadaan yang ketegangan, tak ada natijah yang baik. Itu yang tidak dibenarkan. Jangan mengumpat seseorang di sisinya. Jangan ajak ustaz tu mengumpat, membawang, ustaz jom bawang sekejap. Jangan berbual dengan rakan semajlismu ketika berada dalam majlisnya. Jangan sembang dengan kawan sebelah. Sembang tengah ngaji, cuba bagi idea apa aku nak masak sekejap lagi. Kejap lah, bagi habis kelas dulu. Dan lagi, contohlah ya. Tapi sini tak ada lah kan. Jangan memegang pakaiannya apabila dia berdiri. Jangan selalu bertanya apabila dia kelihatan tidak senang. Maksudnya bila tanya soalan, ustaz tu tak apa senang dengan soalan tu, jangan teruskan. Jangan berdebat lah. Saya masih tak puas hati dengan jawapan ustaz ni. Boleh tak ustaz terangkan secara, jangan nak selindung-selindung lah ustaz. Cerita betul jawapan sebenarnya. Ada ya. Jangan berasa bosan kerana lamanya tempoh perguruanmu bersamanya. Jangan rasa bosan, gelisah nak balik. Contohlah. Tapi kalau ada hal penting, bangunlah. Jangan dah sakit perut kalau tunggu kau cicia pula kan. Tapi ada hajat. Kalau ada hajat, silakan ya, tak terus. Baik. Jadi ini di antara ya adab yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antaranya lagi, saya terbaca lah, antara adab seorang anak murid ni, dia kalau hadir ke kelas, dia kena penuhkan kursi depan. Sebab apa? Yang akhir tu dia akan duduk di belakang. Sebabnya gini, bukan di sinilah. Sebab bukan di sini, tempat lain. Nabi kata dalam hadis, ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, yang datang mengaji duduk depan sekali. Yang kedua, datang mengaji duduk belakang. Yang ketiga, duduk belakang pun tidak, duduk depan pun tidak. Dia duduk kat luar. Dia duduk curi-curi dengar kat luar. Yang di luar tu memang disebabkan dia malu untuk dapat rahmat Allah. Allah pun malu nak bagi dia rahmat. Yang beruntung siapa? Depan sekali. Dan tentu tidak ada kekacauan di belakang. Dia fokus depan. Dia tak boleh nak buat apa di depan ni, sebab kalau buat apa-apa ke ya, dia malu. Jadi maksudnya dia lebih berdisiplin. Di belakang ni okey lagi lah daripada duduk luar. Itu alhamdulillah lah, masuk juga majlis ilmu. Tapi kalau dah penuh macam ni, duduk belakang tak ada masalah. Tapi bila ada kekosongan, begitulah ya. Saya tegur secara umum. Contoh yang Nabi sebutlah hadis. Ini sama-sama tegur. Samalah diri saya sekalipun. Kadang-kadang duduk belakang juga, sebab nak cepat balik lah apa ya tak. Baik. Justru pelajar tersebut perlu beradab dengan semua perkara yang telah digariskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib ini. Dia juga hendaklah menjawab kembali sesuatu umpatan terhadap gurunya sekiranya ia mampu. Bila ada seseorang mengumpat guru, dia kena tempih. Kena tepih lah. Cuba untuk membela guru itulah. Tak betul kot. Walaupun kita tahu benda tu betul. Kita tahu benda tu betul, tak betul kot. Ajak kepada guru-guru orang yang berkata ni supaya husnudzan. Husnudzan. Jika tidak mampu melakukan sedemikian, dia mesti meninggalkan tempat itu. Kalaulah
Ramai lagi bertalu-talu menceritakan tentang keburukan guru tu, beredarlah, kita beredar. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, bila dia berada di tempat yang melarakan, dia beredar dengan dalam keadaan mulia. Dia tidaklah tompang sekali. Okey, itu adab. Di antara adab yang pertama, memilih guru terbaik dan menghormatinya. Seterusnya, beradab ketika berhadapan dengan guru. Yang kedua. Okey, selesai tadi Baik, seterusnya beradab ketika berhadapan dengan guru. Seorang pelajar hendaklah masuk menghadap gurunya dalam keadaan yang berbaik, sambil bersifat dengan perkara yang kami telah nyatakan pada seorang guru sebelum ini. Maksudnya beradab bila berjumpa. Macam di pesantren, pesantren Indonesia. Bila guru tu berjalan, mereka duduk diam sampai guru tu habis berjalan, baru dia berjalan. Punya hormatnya. Pesantren di Indonesia dia ajar begitu. Itu sebab ilmu senang masuk. Sebab dia hormat pada guru ni. Bila guru tu masuk kelas dalam keadaan berdiri, dia berdiri. Bila guru tu dah habis duduk, baru dia duduk. Pesantren dia ajar begitulah. Tapi sebenarnya guru ni dia tidak minta untuk dihormati. Kita sendiri yang create, yang cipta untuk bagaimana nak zahirkan kita hormat pada guru. Macam kita hormat pada orang lah. Contoh macam bersalam. Apa zahir? Nak zahirkan kita hormat pada dia. Saya nak ajar pada ibu-ibu ayah sekalian. Bila orang bersalam dengan kita, orang yang bersalam itu menghulurkan tangan, dia sedang berdiri, kita kena berdiri. Jangan kita ulur tangan begini. Ataupun kita lalu, kita duduk nak bersalam orang, kita terima kasih lah, salam sambil duduk. Ini tak ada adab. Saya ada seorang guru, kalau orang bersalam sambil duduk, dia tak salam. Nak salam, berdiri. Adabnya begitu. Tak apa, sakit pinggang ke apa ke, bangun juga. Tapi kalau sakit pinggang nak bangun pun dah 5 minit, tak payahlah. Khabar kat dia, minta maaf lah, saya tak boleh nak bangkit, sakit pinggang, minta maaf sangat. Tak apa, ini secara sombongnya kita duduk, bangun. Tambah kalau orang-orang yang alim kan, orang tua daripada kita kena bangun bersalam sambil kita berdiri. Dia berdiri, kita berdiri. Sama juga kalau dia datang nak bersalam dengan kita berdiri. Dia yang datang dengan kita nak bersalam, sepatutnya dia kena duduk lah. Contohlah, kalau dia tak duduk, kita berdiri. Tak rugi kalau kita hormat orang. Tak rugi kalau kita memuliakan manusia. Baik, itu secara adabnya. Jadi dengan guru pun begitulah. Kalau nak bersalam ke apa ke, dalam keadaan mestilah tengok keadaan guru tu. Kalau dia duduk, kita duduk. Macam Syekh Habib Ali Zainal Abidin kan, atau Habib Omar. Habib Omar ni bila jumpa guru dia, siapa nama guru saya tak ingat lah, dia duduk, melutut duduk. Dan duduk tu merangkak sikit. Duduk tu jauh, tapi merangkak sikit pergi kat guru. Punyalah hormat. Tapi apa kesan hormat pada guru? Jadi alim. Habib Umar ni alim. Bila hormat pada guru, dia jadi alim. Secara otomatik dia alim. Sebab doa guru pada anak murid, ya Allah, anak murid aku ni baik, mintalah dia jadi orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu. Akhirnya anak murid Habib Umar Al-Hafiz berpuluh-puluh ribu anak murid dia. Semua tu menjadi kebaikan pada dia, khususnya di sana nanti. Baik, seorang pelajar hendaklah masuk menghadap gurunya dalam keadaan yang terbaik, sambil bersifat dengan perkara yang telah dinyatakan sebelum ini. Baik, berkeadaan bersih, menggunakan siwak sebelum nak jumpa guru. Pastikan mulut kita tak berbau, nak bersembang. Baru lepas makan petai, gosok gigi dulu. Nak sembang dengan guru kan, mesti kena wangi mulut. Kosong hati dari segala kesibukan yang lain. Dalam nak jumpa guru tu, sambil-sambil jumpa ustaz tu, bunyi telefon, ustaz kejap ustaz, saya nak jawab dulu. Sepatutnya bila jumpa guru, tinggal semua ni, tak usah dijawab telefon depan guru. Contoh nak jumpa dah sibuk pula dengan hal lain, simpan dulu, off, silent kan. Dah habis tu
Call balik, minta maaf, saya ada hair tadi. Ni nak jawab juga. Kalau rasa sibuk ada hair dunia, lebih baik jangan jumpa. Sebab dia mesti dalam keadaan tenang. Sama juga macam mengaji. Kalau ada hair yang terpaksa nak urgent, tinggalkan dulu, ya? Khabar kat dia, saya berada di syurga sekarang. Kalau dia telefon, sekejap awak kat syurga ni. Mengaji ilmu ni kan kat syurga. Taman syurga. Okay. Kalau nak rasa nak datang syurga, mai sini. Rawdatan min riyadil jannah. Okey. Kosongkan hati dari segi kesibukan yang lain. Tidak masuk tanpa izin jika gurunya berada di tempat yang perlukan keizinan terlebih dahulu. Guru tu kata kau nak masuk kena minta izin dulu suatu tempat. Guru tu kena minta keizinan. Memberi salam kepada hadirin ketika masuk, namun mengkhususkan penghormatan kepada gurunya. Ini sebelum mula kelas. Berbanding yang lain, memberi salam pada gurunya dan yang lain apabila ingin beredar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, falaisatil ula bi ahaqqi minats tsaniyah, bukanlah salam yang pertama lebih utama daripada salam yang kedua. Beri salam pada gurunya dan orang lain apabila ingin beredar, bagi salam. Bukan maksud salam pertama itu lebih tak. Jadi maksud seorang-seorang itu bagi salam, tak ada masalah. Saya ada seorang guru yang saya belajar dengan dia. Setiap disalam dengan anak murid, dia bagi salam. Assalamualaikum. 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 Taqabbalallah. Assalamualaikum. Taqabbalallah. Assalamualaikum. Dia doakan benda yang Allah terima. Setiap orang tu dia bagi salam. Assalamualaikum. 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 Ya. Baik. Bukan bermaksud yang salam pertama itu aula ke tidak. Jadi dalam ni dia aula bagi salam sebelum nak beredar ni. Janganlah dia melangkah bau-bau manusia. Sebaliknya duduk di kawasan akhir majlis. Ini cerita tentang bila datang lewat, jangan nak langkah orang, nak duduk depan. Tak boleh. Duduk belakang. Melainkan gurunya mengizinkan untuk tampil ke hadapan, atau dia tahu mereka boleh memberikan ruang kepadanya. Kalau pasti kalau ada ruang di hadapan, silakan. Tapi kalau tak ada ruang, jangan. Dah lewat, buat cara lewat. Dia tidak boleh membuatkan seseorang bangun dari tempatnya jika orang tersebut memberikan ruang kepadanya untuk duduk. Dia hendaklah menolak. Sebagai contoh Ibnu Umar, melainkan kedudukan di hadapan dia di hadapan mempunyai maslahat kepada hadirin atau disuruh oleh gurunya. Contohnya, dia tidak boleh membuatkan seseorang itu bangun. Dia duduk menyebabkan kawan itu terpaksa mengenjak sikit bagi tempat. Ini tak boleh. Kita pun yang duduk depan ni gamit dia. Mari sini, mari sini. Ada ruang sikit. Bila datang terpaksa kawan-kawan lain tu kena minta buka ruang sikit lah. Kawan tu marah, buka dah. Tekan itu pun nak kira. Marah pula ke dia. Sebenarnya yang datang kemudian tu yang tak betul. Dalam satu adab majlis ilmu, terpaksa dia pula beranjak sikit nak bagi ruang. Dah lewat, buat cara lewat. Sehingga kan, kalau macam duduk dalam kelas ni kan, katalah ada salah seorang bangun pergi bilik air, tak boleh siapa ambil tempat, itu hak dia. Sebab dia duduk situ dulu, tak boleh. Tapi untuk majlis ini je lah. Tapi bila besok siapa datang awal, dia dululah. Dia tak boleh sebut, selama hari ni pakcik tu, itulah tempat dia ngaji. Tapi tengok keadaan. Kalau kelas itu kelas memang permanent, memang kena faham itu tempat dia, kena tempat dia. Tak usah kita bagi, tak usah kita duduk, tak usah kacau. Itu memang tempat dia. Depan ni memang dia je duduk sini. Itu hak dia dalam kelas. Solat lain pula. Kita pelik dalam kelas ni, kita tak berkira sangat. Solat pula, sah hujung tu, kanan tu awak punya, jangan siapa ambil. Siap cok pula kan. Biasa surau-surau kampung ni ada yang mengadu kan. Itu kalau ustaz, kalau semayang situ, hujung sana mesti dia. Orang tahu, orang tak berani. Sehingga kan kalau dia tak datang, kosong tempat tu. Pasal apa? Tak berani. Nanti dia datang mengejutkan, dia marah kami. Orang solat siapa dulu? Siapa yang datang saf awal berebut-rebut, dia dulu dapat. Ini tak, saya ada cop. Berlaku ke tak? Mak berlaku. Itu lagi tak betul. Kalau mengaji ilmu tak apa. Yang mengaji ilmu semua memilih untuk duduk belakang. Kat sinilah tempat lain. Sini kelas kita kecil. Ayah ajak Sadia, kecil kelas ni. Baik. Melainkan
Bayangkan kedudukan dia di hadapan. Janganlah dia duduk di tengah majlis kecuali jika disebabkan darurat. Janganlah juga duduk antara dua orang pelajar melainkan dengan izin mereka berdua. Jika mereka melapangkan tempat untuknya, dia boleh duduk dan turut serta dalam majlis itu. Kalau dia dengan redha melapangkan tempat, tak apa. Tapi kalau dalam keadaan marah, kita turut berdosa, mengganggu majlis. Tapi sebenarnya bila datang duduk depan, sehingga orang beredar, mengganggu. Ustaz yang mengajar ni pun jadi mengganggu. Sebab kita pun duduk tengok, siapa orang ni datang kemudian. Tak boleh nak fokus. Kita ni kalau teralik sikit je, belajar ni tengok fokus, teralik sikit, tak, dah lupa dah. Hilang fokus. Itu sebab dia kena fokus. Jadi sebab adab ni nak jaga supaya kita dalam kelas kita lebih fokus belajar. Wallahu alam, beradab ketika dalam majlis guru, insya-Allah kuliah yang akan datang. Wallahu alam. Boleh? Ada soalan? Silakan. Takhalli ni maksudnya mensunyikan. Khalwah ni bersunyi-sunyian. Khalwah dia mensunyikan. Maksudnya diri kita ni kena sunyi. Bukan, maksud takhalli mensunyikan diri daripada maksiat. Kita ni tak ada maksiat, sunyikan, lakukan maksiat. Kemudian baru hias tahalli dan tajalli kan. Tahalli, kalau takhalli sunyikan, tahalli hiaskan, tajalli ni mencantikkan, nak menonjolkan. Bagaimana nak menonjolkan dengan tajalli ni? Meninggikan, disebabkan dengan dihias tahalli tadi. Macam Allahu Jalla wa'ala. Jalla ni maksudnya Allah yang maha tinggi, agung. Jadi kita make up dia. Tahalli ni masuk dengan sifat-sifat yang baik. Tajalli kita make up dia. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah, yang kurang pada saya sendiri. Mohon maaf terlajak bicara, terkasar bahasa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Syed Muzaffar bin Syed Azlan dengan tajuk Adab Membaca Al-Quran. Rancangan ini telah pun dirakamkan di Masjid Sultan Azlan Shah Ipoh.